Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey. Baru habis daripada satu sesi Viva kat 3 jam bersoal jawab dengan postgraduate. Saya ingin berkongsi bagaimana anda yang menulis dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, yang ada masalah untuk menerbitkan artikel dalam bahasa Inggeris. Okay, bukan anda saja mengalami masalah yang sama, saya juga mengalami masalah yang sama. Bezanya anda beruntung kerana berada di Malaysia, tanah air tercinta. Kerana apa? Kerana ada banyak tempat-tempat yang anda boleh merujuk. Sedangkan saya dulu terkontang-kanting seorang diri di negara orang. Okey, sekarang ni keperluan untuk menerbitkan artikel CIJ. Okey, Citation Index Journal ataupun Cited Index Journal, di jurnal-jurnal yang berimpak tinggi, maka bahasa Inggeris yang ditulis, yang dipaparkan, yang dipersembahkan dalam artikel mestilah juga bahasa Inggeris yang berimpak tinggi. Jadi itu maybe antara kesulitan yang dihadapi oleh sebahagian besar daripada postgraduate yang kebiasaannya menulis dalam bahasa Melayu. Tambah pula mereka dalam bidang-bidang yang tidak banyak memberi peluang untuk mereka menulis dalam bahasa Inggeris. Okey, timbul masalah macam mana nak menulis sesuatu dalam bahasa Inggeris. Okey, saya mencadangkan begini. Oleh kerana artikel adalah suatu manuskrip yang padat dengan data yang lengkap, tetapi perlu dikupas secara yang logik. Sekurang-kurangnya dia ada 3 elemen. Elemen pertama, dia mesti konsisten. Okey, perkataan yang diguna, variable yang diguna, terminologi yang diguna, semuanya mesti konsisten. Tak boleh kejap guna e-learning, kejap guna m-learning, kejap guna mobile learning, kejap guna web-based learning, online learning, macam-macam learning Jadi konsisten. Okey. Kemudian yang kedua, dia mestilah coherent. Okey, ada continuity, coherent antara satu sama lain. Okey, sebab ia memerlukan satu flow yang dapat difahami sehinggalah kepada kesimpulan kajian. Okey, jadi untuk membina ayat yang menunjukkan elemen-elemen coherent itulah yang sukar. Dan C yang ketiga, dia mestilah concise. Okey, untuk ada ketiga-tiga elemen ni tentulah satu yang sangat mencabar. Maka saya mencadangkan, kalau anda memang ada masalah dalam penulisan bahasa Inggeris, tidak ada masalah untuk anda menulis sepenuhnya ataupun sebahagiannya ataupun beberapa bahagian ke dalam bahasa Melayu. Kalau anda memang ada masalah tentang dalam bahasa Inggeris, anda boleh tulis semua sekali dalam bahasa Melayu. Yang paling penting, jaga coherent, jaga continuity, jaga buat secara concise, dan dia mestilah sesuatu yang konsisten. Okey, kalau anda menggunakan satu terminologi, pastikan terminologi yang sama juga digunakan dan ditranslate ke dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan satu terminologi yang konsisten. Okey, jadi ada juga pelajar yang cuba untuk menulis dalam bahasa Inggeris. Okey, itu satu cubaan yang baik, tetapi ada kalanya satunya ia memakan masa yang lama, yang keduanya mesej yang ingin disampaikan tak sampai, lepas tu tidak ada elemen-elemen yang koheren, akhirnya artikel itu seperti satu yang cacah marba. Okey, oleh kerana kepentingan kepada artikel itu untuk difahami secara yang sesuai dengan dapatan yang dianalisis, kita nak mengupas secara yang boleh difahami, maka tidak ada masalah bagi mereka yang tidak boleh dalam bahasa Inggeris untuk menulis dalam bahasa Melayu. Kemudian anda kenalah ada networking, mencari seseorang yang boleh menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris. Dan orang yang menterjemahkan tu mestilah seseorang yang biasa dalam research metodologi dan dalam menulis artikel-artikel akademik. Okey, dan sekarang ni saya dapati tidaklah satu masalah yang besar sangat, kerana ramai juga guru-guru, contohnya guru bahasa Inggeris yang juga membuat research yang melanjutkan pelajaran, dan mereka maybe boleh membantu, apatah lagi mereka yang telah bergraduat.
maybe boleh membantu untuk menjadikan penulisan anda daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris. Okey, kenapa? Kerana bila ada permintaan, okey, kita harapkan guru-guru bahasa Inggeris ni boleh membuat penawaran. Anda boleh juga pergi kepada translator yang mungkin profesional, tapi sudah pastilah dengan bayaran yang mahal. Okey, kadang-kadang ianya merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang ada grant. Okey, postgraduate yang ada grant. Maybe dia boleh gunakan sebahagian daripada grant tu untuk membuat translation bagi pihak tim tersebut. Dan selain daripada artikel tersebut menjadi artikel yang dia terbitkan untuk kajian PhD atau masternya sendiri. Walau bagaimanapun, yang paling penting adalah sekurang-kurangnya anda dapat menghasilkan 2 artikel bagi PhD dan 1 artikel bagi master, so tulislah dalam bahasa Melayu. Okey, mungkin dia boleh menjimatkan masa anda kerana anda telah pun ada strukturnya dalam tesis anda. Bawa saja ke dalam artikel, ringkaskan yang pastikan ianya adalah sesuatu yang difahami secara concise dan precise, dan juga ada satu continuity, coherent yang cantik untuk difahami oleh pembaca. Barulah dibuat translation, bukan word by word translation, tetapi translation dalam konteks kajian itu sendiri. Jadi itu saja nasihat saya, jangan bertangguh-tangguh. Kenapa? Alah, saya tak boleh tulis bahasa Inggeris, saya tak tulis bahasa Inggeris. Tulis dalam bahasa Melayu dulu pun tak apa. Kalau itulah kekurangan kita, bukanlah satu isu besar. Rakan-rakan saya dulu pun daripada Jepun, daripada China, mereka juga lakukan perkara yang sama. Okey, daripada Jerman nampaknya mereka baik dalam bahasa Inggeris, daripada Finland kawan saya dulu pun baik dalam bahasa Inggeris, tetapi daripada China dengan Japan mereka teruk sikit dalam bahasa Inggeris sama macam saya. Tapi saya tulis bahasa Inggeris, okey. Saya tulis bahasa Inggeris, tapi saya juga buat pembetulan oleh mereka-mereka yang berada di sana lah. Adalah kelompok-kelompok pelajar yang menawarkan servis untuk bajet. Okey. Sebelum saya pergi kepada yang profesional, ketika saya nak buat submission kepada artikel dan tesis saya lah. Sebelum tu kita minta student-student yang kita kenal, masalah-masalah kat sana untuk membetulkan ayat-ayat kita yang haru biru. Okey, itu saja untuk saya pada petang ini. Mudah-mudahan kita boleh dapat masing-masing ya menerbitkan artikel secepat mungkin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye.